مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Semua sihat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang, beri kita peluang anugerah dapat kita duduk bersama-sama walaupun secara maya, tetapi kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keberkatan sebab kita duduk sekejap dalam majlis ini. Allah beri keberkatan kepada rezeki, umur, jodoh dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan ke pembahasan tentang apakah itu najis dan macam mana cara untuk menghilangkan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Fasal ini menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara untuk menghilangkan najis itu. Apakah itu najis? Najis secara bahasa adalah asyai'u al-mustakdharu, sesuatu yang menjijikkan, yang kotor, secara bahasa. Secara syarak adalah kullu ainin harumatana wuluha alal itlaq. Setiap benda yang haram digunakan secara mutlak. Halatal ikhtiyari, baik digunakan itu dalam keadaan normal, ma'a suhulati tamyiz, serta mudah untuk membezakannya. La li hurmatiha, bukan sebab kemuliaan dia. Wa li istiqdhariha, dan bukan juga sebab menjijiknya dia. Wala li darariha, dan bukan sebab berbahaya fi badanin, di badan, au aklin ataupun akal. Itu secara syarak. Wa ghuslu jami'il abwali wal awras, membasuh semua macam jenis abwal. Abwal ini jamak daripada baulun. Baulun ni adalah kotoran yang keluar daripada jalan depan. Bahasa kita orang panggil kencing. Wal awras, awras adalah awras adalah kotoran yang keluar daripada jalan belakang. Wajibun adalah wajib. Maksudnya kalau ada kotoran yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, maka wajib untuk kita ghuslu, untuk kita basuh, sucikan. Macam mana cara nak basuh dia? Jadi sebelum kita masuk kepada cara untuk basuh, maka kita kena tahu dulu najis ni dia ada berapa macam. Berapa macam sih najis tu? Najis tu dia terbagi kepada dua. Ada najis yang nampak oleh mata. Ada yang najis tak nampak oleh mata. Najis yang nampak oleh mata dinamakan apa? Najis ainiyah. So najis dibagi dua. Pertama najis ainiyah, najis yang nampak oleh mata, yang najis, dan najis hukmiyah, dia dihukum secara hukmi saja, dia tidak nampak oleh mata tetapi ada najis kat situ. Contoh macam mana najis hukmi tu, Ustaz? Contoh baju ataupun seluar dah kena air kencing tetapi dia dah kering, nampak tu, dia hukmi. Maka pertama sekali
Cara untuk kita menghilangkan najis ainiyah itu adalah dengan zawali ainiha. Kita kena buang dulu ain itu. Bukan ain kita buang. Najis tu, ain nampak kan? Ain tu mata. Nampak najis tu, zat dia tu kita buang dulu pertama sekali. Kemudian wa muhawwati zawali awsafiha min tu'min aw luhin aw launin aw rihin. Kemudian lepas itu baru kita buang sifat dia. Sifat dia kita buang. Rasa, warna, bau. Kalau bau ni kita boleh tahu hilang dia macam mana dengan kita pakai apa kalau nak hilangkan bau. Nak rasa bau, nak tahu bau tu dah hilang ke tak, pakai apa? Nazmi. Tahu tak? Kaya kot. Nak hilangkan bau, nak tahu hilang bau tu dengan hidung lah. Dah tak ada bau dah. Pakai hidung tu pun tak tahu. Wallahu a'lam. Pakai hidung. Buang ada tahi ni kan. Maaf lah kasar sikit. Ada tahi ni. Buang. Oh dah tak ada dah ni, najis, tahi dah hilang lah. Bau. Itu hilang, cara nak tahu hilang bau tu pakai hidung. Kemudian warna. Warna nak tahu hilang warna tu pakai apa? Aida. Pakai mata. Tengok. Ada tak lagi kuning-kuning, hijau-hijau, hitam-hitam. Kalau tak ada, okey. Dua sifat hilang. Sekarang rasa. Putri, macam mana nak tahu hilangnya rasa najis tu? Pakai apa kalau hilang rasa? Lidah. Pakai lidah. Awak kalau nak buang najis awak pergi jilat tu. Jilat jari je. Allahu Akbar. Jangan sesekali buat macam tu. Najis tu cukup rasa pakai tangan. Dah tak ada. Jadi tangan ni, ni boleh rasa. Lembutnya tangan awak. Kasarnya tangan dia. Rasa, boleh rasa pakai tangan. Tak semua rasa tu kena pakai lidah. Kalau makanan bolehlah kita pakai rasa pakai lidah, dia sedap ke tak sedap. Tapi kalau tahi, jangan rasa pakai lidah. Walaupun lidah tu adalah untuk salah satu anggota untuk dapat rasa, tapi jangan buat benda tu. Sebab dia sesuatu perkara yang anormal. Okey, lepas hilang dah. Ain hilang. Bau hilang. Warna hilang. Lepas tu, yang tak akhir apa? Rasa limbik-limbik, licin-licin tu tak ada. Okey, hilang. Jadi settle. Sekarang ni yang tak settle. Fa'in baqiyatu munajasah. Kalau ada lagi macam mana? Dorra, maka dia masih dihukumi najis. Baju tu masih ada lagi. Ada lagi. Sifat ada lagi. Ain dia ada lagi. Au launun au rihun asura zawaluhu. Tetapi kalau warna ataupun bau itu memang susah untuk dihilangkan, tak boleh hilang. Ada je warna kuning, tetapi bau tak ada dah. Ain dia tak ada dah. Semua dah tak ada. Tapi ada warna kuning tu dia, sebab dia lepas makan kari mungkin. Dia jadi kuning. Maka lam yadurrah, maka tidaklah najis lagi baju tu. Jadi dimaafkan. Tu najis ainiyah. Faham najis ainiyah? Kemudian kita masuk kepada najis hukmiyah. Najis yang tak nampak oleh mata. Tetapi dia ada. Wujuduhu ka'adamihi. Bukan wujuduhu ka'adamihi, memang tak nampak. Wa in kanat an-najasatu ghairu musyahadatin wa ya al-musamatu bil hukmiyah fayakfi jaryul ma'i 'ala al-mutanajjis biha walau maratan wahidah. Kalau najis tu tak ada, tetapi tahu najis tu ada kat situ. Contoh apa? Contohnya macam banyak. Contoh, kita tak tahu. Kita tahu baju kita ni pernah pernah kena najis, pernah kena najis lah, kita tahu baju kita. So dia dah kering, benda tak nampak.
So cukup dengan jariyul ma'i alal mutanajis, mengalirkan air kepada perkara yang terkena najis itu walau maratan wahidatan, walaupun hanya sekali saja. Alirkan air. Air itu lalu dah dekat najis hukumiyah tu, maka suci. Sebab apa? Sebab apa tak perlu kepada syarat kena hilang ainiyah dia, kena hilang bau, rasa dan warna. Sebab tak ada. Dah tak ada dah benda tu. Kalau ainiyah tu ada, nampak. Faham? Kalau lepas tu dalam takrif tadi kita ada dengar tentang kencing, ya kan? Ya kan? Sumastasna, kemudian sumastasna al-musannifu, kemudian musannif mengecualikan minal abwali qauluhu, ada banyak-banyak kencing. So kencing kan najis, perkara yang keluar daripada jalan depan tu kan najis, kena basuh dia macam najis ainiyah tadi. Tetapi ada air kencing yang mana dia tak perlu cara sama macam najis hukmiyah, najis ainiyah tadi. Kencing siapa? Ada yang tahu? Iaitu baulas sobi, kencing bayi. Siapa tadi jawab? Kencing siapa? Cuba habiskan. Bayi yang minum susu ibu saja, tak makan apa-apa. Bayi apa tu? Bayi lelaki bawah 2 tahun hanya minum susu ibu, tak makan yang lain selain daripada susu ibu. Betul. 100. Jadi ada air kencing yang dia tidak dihukumi seperti tadi, iaitu adalah air kencing lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun yang dia belum minum apa-apa ataupun dia belum makan apa-apa yang makanan itu boleh memberi energi kepada diri dia. Maksud dia cuma minum susu ibu dia saja. Maka hukum dia berbeza, dia masuk kepada najis apa? Mukhaffaf, najis yang ringan. Maka kalau kencing itu dia kena kepada seluar mak dia, baju mak dia, maka cukup dengan yathuru birrasil ma'i alaihi, cukup dengan dipercikkan air. Faham? Ini hanya kepada air kencing sahaja, lelaki. Kalau perempuan ataupun hunsa, dia tidak masuk. Dia perlu mengalirkan air untuk menyucikannya. Faham? Selain air kencing dia, semua mutawassit. Faham? Yang ada anak lelaki, siapa ada? Semua ada anak tekak. Okey, saya tanya, Rafif, kalau contoh bayi laki-laki tu, dia tak minum apa-apa, dia minum susu je. Mike ada? Boleh jawab? Dia ada susu saja, dia minum susu saja, tapi dia muntah. Baby biasa muntah. Kalau biasa jadi babysitter, dia muntah. Hukum muntah tu macam mana? Kencing dia mukhaffaf. Muntah. Muntah wasitah kot. Sebab dia dah makan benda lain. Daripada susu. Dia minum susu je. Susu ibu ke susu ni? Susu mak dia lah. Mak dia? Muafafah kot. Muafafah kot. Dia saya dah cakap tadi, selain daripada kencing. So, apa, muntah ke, begak ke, tu mutawassit. Faham? Jadi kalau jangan awak dukung baby, dia muntah, ni mukhaffaf, awak pergi sembahyang dengan baju yang ada najis tu. Tak boleh. Sebab tu biasanya kalau nak jaga baby tu, nak dukung baby tu, letak dulu lampin kat sini. Faham?
Tapi kalau air kencing budak lelaki tu boleh dengan kita percikkan air saja. Kalau dia dah makan, maka tak ada dah keringanan hukum itu. Faham? Begitu juga kalau sobi itu sobiyah wa kharaja bi sobi as-sobiyah wal huntha fatusalu min baulihima. Kalau air kencing itu selain air kencing budak lelaki, yakni iaitu sobiyah perempuan wal huntha ataupun baby yang ada dua kemaluan, fatusalu min baulihima, maka kena basuh, tak boleh percikkan air. Faham? Wa istaratu fi ghuslil mutanajjis wurudul ma'i alaihi in kana qalilan. Maka syarat untuk membasuh barang yang kena najis itu adalah dengan wurudul ma'i alaihi. Wurudul ma'i alaihi ni maksudnya, contoh handphone kena najis kat sini. Alirkan air. Wurudul ma'i itu air tu kena mengalir, dia tak boleh lap. Basuh, ambil kain basah, lap, tak aci, tak sah. Najis tu masih ada, dia kena alirkan air. Kalau air tu sikit, air tu sikit, satu gelas, masuk najis kat dalam tu, macam mana nak buat? Contoh air awak atas meja tu, satu gelas, tiba-tiba masuk najis kat dalam tu, apa darah ke, macam mana nak buat? Nak tambah air jadi banyak, jadi satu baldi? Macam mana? Air masuk najis, tiba-tiba ada kawan lalu, dia pergi campak tahi kat dalam tu, air tu sikit, macam mana nak buat? Ada yang tahu? Kalau air tu sikit, maka dia tak boleh disucikan, sebab benda najis tu dia dah bercampur dah dengan air tu. Kalau air tu banyak, maka boleh. Dia lebih daripada 2 kolah boleh. Satu baldi yang besar. Faham? Ada yang nak tanya? Pukul berapa Baru tentang najis ainiyah, najis hukmiyah. Najis ni panjang, dia tak boleh sehari. Tapi kalau yang masuk ke dalam najis itu, kalau yang masuk dalam air tadi itu, najis yang darah tak mengalir, ataupun darah masuk, ataupun najis masuk sikit, maka dia makfu. Contoh air tu masuk setitik je darah, buang. Kalau boleh buang, kalau tak boleh setitik tu, tu awak jangan kucar pula air dia tu, buat minum air darah. Biasa kalau sikit, maka dimakfu. Ataupun nanah sikit, maka dia tak menjejaskan apa nama dia, kemutlakan air itu tadi. Boleh pakai air itu untuk wuduk. Kalau sikit, kalau banyak, air itu dia jadi air mutanajis. Dia tak jadi lagi air apa nama dia, suci mensucikan. Kalau najis, kalaulah darah, darah ataupun nanah, kena pakai, kena ada pada baju, ada pada pakaian, macam mana tu? Kalau sikit, najis tu sikit, kalau ada yang ulama yang membuat contoh tu besar duit 20 sen, lebih daripada duit 20 sen tu kira banyak. Ukuran macam tu. Kalau tu, dimakfu ke bawa dalam solat. Macam ada darah sikit. Contoh, awak jangan syadik sangat tengok darah, turun tukar baju.
Tak boleh buat solat. Najis, apa tadi nama dia? Nadah ataupun najis tu kalau sikit kan, sikit menurut uruf, menurut umum memang sikit. Memang sikit najis tu, maka boleh digunakan baju tu untuk buat solat. Faham? Kalau contoh ada tak haiwan yang darah tak mengalir? Semut darah mengalir? Tak mengalir kan? Darah semut. Awak pernah sembelih semut? Ada kat darah. Nyamuk. Semut contoh. Lalat. Apa? Macam mana tu? Kalau darah haiwan yang tak mengalir, semut, masuk dalam air, apa awak buat? Ataukah awak letak banyak-banyak semut dalam air supaya melupakan masa lalu? Orang kata semut ni buat apa nama dia? Buat bengap. Betul ke? Bengap 40 hari. Minum air semut bengap 40 hari. Letak semut banyak-banyak biar lupa masa lalu. Ada buat macam tu? Jadi kalau haiwan la nafsalahu sa'ilatun kazubabi wan namli, seperti bangkai binatang yang tak ada darah yang mengalir, seperti lalat ataupun semut, idza waqa'a fil ina'i, kalau dua binatang ini masuk dalam bekas air, wa mata fihi, dia ni rasa macam terror lah, boleh berenang, dia masuk, mati, wa mata fihi, dia masuk dalam tu, dia mati. Lalat dengan semut tadi, Zubab dengan nama tu, fa innahu lam yunajjisuhu, ketahuilah binatang ini dia tak akan memberi najis kepada air itu. So ada lalat masuk, celup dulu. Sebagai riwayat, pak di sebelah kanan tu ada racun, yang sebelah kiri ada penawar, maka hello? Dengar? Kalau dua binatang tadi yang darah tak mengalir tu, maka faham? Dia masuk sendiri tau. Dia jalan, dia masuk, mati. Ni tak menajiskan. Tetapi kalau dia tak masuk sendiri, dia masukkan, maka tu jadi najis. Contoh, saya geram tengok Nazmi asyik minum je ambil lalat, saya campak dalam gelas dia, jadi air tu najis. Saya letak dia bukan masuk sendiri. Kalau dia jalan, dia masuk, dia mati, dia tak jadi najis. Tapi kalau saya saja-saja nak kacau Nazmi, tengok dia asyik minum air je, saya campak lalat kat dalam air dia, bangkai lalat, maka dia jadi najis, maka menajiskan. Faham? Dia nak tanya, mungkin itu saja pada hari ini, esok kita sambung lagi. Ustaz, Ya? Ustaz, saya tak tahulah, saya je kot yang ikut. Saya nak tanya je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahulah semua perasan atau tak, sebab tadi waktu Waqi'ah tadi kita tertinggal satu ayat. Saya tak tahulah ada yang perasan ke tak. So adakah kita nak ulang balik ke macam mana ke Ustaz? Saya pun perasan macam ada saya skip
Saya rasa sebab saya rasa tertinggal satu ayat tadi, sebab kalau ulang saya nak ulang balik ke Sagi. Macam tu, tanya je. So itu sahaja jawapan soalan saya. Yang tertinggal ayat nombor berapa tadi? Saya rasa ayat 30 lebih saya rasa. Ayat 30 lebih. Tapi saya dah tak perasan dah lah sebab saya dah cakap macam tu. Ke saya je keperasan ke saya tak tahu. Saya minta maaf. Tu tanda bahawasanya awak hafal. Awak tahu. Saya terskip, awak tahu. Alhamdulillah. Tak apa, nanti esok kita baca lagi. Yang nak sempurnakan. Okay. Terima kasih Ustaz. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahniahlah Fauzi, anda hafal. Jadi kalau orang hafal tu dia macam tahu, dia reflect, dia automatik tahu. Macam contoh kan, semua hafal Al-Fatihah. And then tertinggal satu ayat Al-Fatihah, kita akan reflect tahu. Mana iyyaka na'budu tak ada. Macam itulah tadi. Okey, ada yang nak tanya lagi berkenaan dengan najis yang baru setengah kita bahas tadi? Kalau tak ada, kita teruskan kepada baca doa lah. Tak ada Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ifir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan tawsil likulli hawbatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.